pagi ni kita bersama dengan Puan Fadlina Siddiq selaku Peguam Syariah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Puan ya? Alhamdulillah. Puan, pagi ni Ya. dengan topik bersama dengan Puan tentang penceraian, keganasan wanita. Tadi Puan ada baca sikit dekat khabar tadi tu. Ada kes meningkat ke tentang tentang perceraian ke Puan? Itulah setakat semalam Cosmo melaporkan sepanjang tempoh 18 bulan 71,806 kes perceraian telah berlaku di Malaysia yang melibatkan pasangan suami isteri, dan bilangan ini dijangka terus meningkat sebenarnya memandangkan keadaan pandemik satu, dan kedua keganasan rumah tangga. Okey Puan, untuk soalan pagi ni Puan, ada satu soalan ni. Dia kata dia telah berpisah dengan isteri secara baik. Tapi setelah berpisah, bekas isteri tak membenarkan dia berjumpa dengan anak. Jadi, apa yang patut dibuat? Okey, itu soalan yang sangat baik, dan biasanya inilah yang paling banyak berlaku kepada pasangan yang telah pun bercerai. Siapa sebenarnya yang layak jaga anak? Secara umumnya, tuan-tuan ya, puan-puan, yang layak jaga anak ni adalah ibu, ya. Kecuali dapat dibuktikan bahawa ibu ini tidak layak, ya. Dalam isu hak jagaan ini, satu pihak yang mendapat hak jagaan, satu pihak lagi mesti diberikan hak untuk berjumpa. Bukan bermalam ya, hak untuk berjumpa. So dalam undang-undang, hak untuk berjumpa ni wajib, ya. Tetapi sekiranya anak ini memang biasa dengan bapa biasa uruskan, jadi boleh dibincangkan juga berkaitan dengan hak untuk bermalam. Jadi kebanyakan bapa dia salah faham, dia ingat memang dia pun wajib dapat hak bermalam, ya. Sebenarnya tidak, ya. Dia kena mohon berdasarkan kepada komitmen dan attachment dia dengan anak tersebut, tetapi hak untuk berjumpa wajib diberikan kepada bapa. Dari segi hukum syarak, undang-undang, memang ibu yang pertama dapat hak jagaan. Kalau ibu tak layak, yang kedua adalah sebenarnya nenek kandung sebelah ibu. Okey. Kemudian barulah bapa. Kadang-kadang saya selalu usik bapa ni, tak payahlah bergaduh-gaduh hak jagaan ni, ya. Kahwin lain aja. Sekarang saya usik macam tu lah, ya. Tapi sebenarnya dia kena faham dulu, ya. Dia ada hak untuk berjumpa, wajib. Kalau dia memang biasa uruskan anak, okey, memang boleh minta hak bermalam itu. Dan kemudian sebelum dia dapat adalah nenek kandung dulu. Kalau nenek kandung tak nak, nenek kandung tak ada, barulah bapa. Okey? Alright, baiklah. Okey, kita bersama dengan Izzuddin. Assalamualaikum Izzuddin. Waalaikumsalam, Bang. Okey, Izzuddin. Okey, Din, sila tanyakan dengan Puan Fadlina ni. Silakan. Masalahnya untuk hak anak-anak, kalau seorang isteri dah meninggal, untuk kita kena ayah ada tapi hilangkan diri, apa posisi anak-anak ni boleh tuntut, ataupun macam mana hak anak-anak ni, macam dia tak ada siapa-siapa kan, macam hilang ibu, lepas tu ayah pun tak ada, nak kontak pun tak ada, apa yang kita boleh buat? Silakan Puan. Terima kasih. Ini antara perkara-perkara ataupun situasi yang sangat meruntun hati kita, ya, bila dengar berkaitan dengan kanak-kanak ini. Sebenarnya apabila seorang ibu telah pun meninggal dunia, maka banyaklah isu-isu yang terkait rapat dengan kanak-kanak ini menjadi keutamaan dan kebajikan kita, ya. Jadi nak jadikan cerita bapa pula tak ada, ya. Jadi bila bapa pun pula tidak ada, yang pertama sekali yang perlu diselesaikan adalah isu penjagaan kanak-kanak ini, ya. So kalau kanak-kanak ini semuanya di bawah 18 tahun, maka mestilah ada salah seorang ahli keluarga terdekat, sebagai contoh nenek kandung, ya. Macam saya sebut tadi ada 3 kan, mula-mula ibu, nenek, bapa. Kalau dah bapa pun tak ada, maka dia akan pergi kepada ahli keluarga yang lain, nenek, makcik, saudara, ya, yang mana di antara mereka ini yang berminat untuk menjaga kanak-kanak tersebut, ya. Katakanlah tak ada siapa pun berminat, ya, maka institusi iaitu JKM akan mengambil alih tanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak ini. Saya sebenarnya kalau boleh biarlah kanak-kanak ini dia membesar dalam rumah keluarga lagi lah, ya. Jangan, kalau boleh elakkan anak-anak dihantar ke institusi, kita elakkanlah, ya. Kerana kita pun tahu perkembangan kanak-kanak ini sangat penting dalam keluarga. Yang kedua, kita juga kena bercakap tentang pewarisan, ya. Faraid, ya. Bila ibu meninggal, hak kanak-kanak ini terhadap faraid, ya. Jadi maknanya kena ada juga siapa yang nak uruskan, ya.
semalam saya ada dua kes kanak-kanak ibu bapa kematian, ibu bapa mereka meninggal akibat COVID-19, mereka yatim piatu Jadi kedua-duanya bawah 18 tahun. Jadi siapa nak uruskan faraid mereka Ini semua mestilah diambil tanggungjawabnya oleh satu institusi yang tidak membebankan kanak-kanak. Kesian kanak-kanak ni kan, mereka mana tahu nak pergi daftar surat mati, nak pergi mahkamah syariah uruskan faraid dan sebagainya So jangan kita anggap bahawa dengan kehilangan bapa tu maka tak ada isu yang besar lah tapi sebenarnya sangat banyak masalah especially pengurusan berkaitan dengan dokumentasi. Anak 12 tahun kena buat IC, betul kan Jeb kan? Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya memerlukan pengurusan dan kanak-kanak tidak boleh dibebankan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi nasihat saya pada Encik Izzudin, satu, dia memang kena carikan jugalah dulu, usahakan dulu cari bapa. Yang kedua, uruskan juga berkaitan dengan siapa nak jaga kanak-kanak ini. Yang ketiga, kena berurusan dengan institusi sekiranya tidak ada orang yang mampu untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Okey, kita bersama dengan Encik Zaidi. Encik Zaidi, Ya, saya. silakan bertanya dengan Puan Fadlina Siddiq. Okey, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, saya nama saya Zaidi. Okey. Saya pun dah bercerai dengan isteri saya hampir 5 tahun dan saya pun dah berkahwin baru. Cuma sekarang ni anak-anak tu nak turunkan saya lah. So saya ada lagi saya ambil hak penjagaan yang betul lah. Adakah perlu saya lakukan permohonan penjagaan anak atau macam mana? Anak umur berapa Cik Zaidi? Seorang 17 tahun dan seorang lagi 10 tahun. 17 dan 10 tahun Ya. Okey, terima kasih Cik Zaidi. Okey, soalan ini sebenarnya memang sangat penting sebab dalam keadaan sekarang tuan-tuan memang ada beberapa perkara yang melibatkan hak jagaan ini menjadi secara rasminya adalah rujukan-rujukan kepada institusi-institusi tertentu Jadi saya nasihatkan kepada Cik Zaidi, satu, officialkan sahaja hak jagaan tersebut sekiranya anak-anak tersebut sudah pun memang duduk dan tinggal bersama Cik Zaidi dan anak pun dah umur yang kita panggil sebagai umur bukan lagi kanak-kanak yang memerlukan ataupun sudah pun mencapai umur mumayyiz yang sudah boleh berfikir dan membuat keputusan, apatah lagi umur 17 dan 10 tahun Jadi prosesnya sangat mudah, maknanya pergi mahkamah dan rekodkan bersama bekas isteri persetujuan bahawa anak-anak ini akan tinggal bersama dengan bapa Tak ada masalah. Isunya bila tidak ada sebarang rasmi ataupun kita panggil hak jagaan secara rasmi ni, kebanyakan dalam borang-borang yang melibatkan persekolahan sekiranya ibu bapa telah pun bercerai, biasanya ada requirement untuk melampirkan hak jagaan kanak-kanak untuk pendaftaran sekolah ini. Ini antara inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh pihak sekolah lah sebab kadang-kadang kesian juga kat pihak sekolah ni dia tak tahu jadi kadang-kadang siapa yang jaga anak tu dia tak tahu. Jadi bapak datang ambil anak, mak kata bapak culik. Mak datang ambil anak, bapak kata mak culik dan sebagainya. Jadi kesian kat sekolah Jadi ini juga bagus untuk rekod dan data kita untuk melihat betapa official adanya perintah rasmi ini menunjukkan bahawa satu pihak itu perlu menjaga kebajikan dan penjagaan anak itu berada di bawah penjagaan dia sepenuhnya dan satu pihak lagi hanya ada akses untuk berjumpa ataupun untuk melawat Jadi sangat baguslah Encik Zaidi kalau boleh diteruskan dan sebenarnya kena buat dalam tahun ni juga sebab untuk anak kalau nak dua-dua lah, kalau tidak anak yang berumur 18 tahun tahun depan dah tak perlu dah sebab dia dah lebih umur dewasa dan dah habislah hak penjagaan kepada dia tu. Tapi yang 10 tahun ini memang kena terus buatlah sebab memang dia akan berada di sekolah dalam tempoh masa yang panjang.